Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung perbahasan ataupun bacaan tafsir. Kitab tafsir ni namanya Tafsir Rawi. Sekarang dah tak ada dah dalam pasaran. Kitab Jawi. Suratul Masad ataupun surah Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Kita dah baca dah. Pada hari ini kita akan habiskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Zahimi. Ada sibuk. Maklumlah macam-macam kerja kita buat. Di sini bermaksud tiada mengkaya akan dia menolong hartanya dan apa-apa yang telah diusahakannya yang didapatinya. Siti Aisyah tak keluar pun, tak bangun tidur apa. Ni hujan ni, satu Malaysia ni. Sekarang kat Sungai Petani pun masih hujan. Hujan renyai-renyai. Ataupun dalam bahasa Inggeris incessant rain. Full mu tak tahu. Alah semua mengaku tahu pada incessant. Kita ya tanya dia incessant rain, tahu apa incessant? Incessant lah. Incessant rain makna hujan yang tak putus-putus. Ni di Sungai Petani daripada pagi tadi ya. Daripada pagi tadi, pada semalam. Tidak berguna harta-hartanya dan apa-apa juga yang telah dikumpulnya. Siapa dia? Abu Lahab. Nanti kita cerita. Sekali-kali tidak dapat menolong dia, menolak azab seksa api neraka itu. Tolong masukkan ayat surah ke-8 suratul Anfal ayat 3. Belum lagi nanti kejap. Nanti masuk Asy-Syu'ara nama surah ke-26 ayat 205 207. Saya dah baca beberapa kali ayat ni. Tapi ayat ini mengajar kita bahawasanya harta benda yang kita miliki, kekayaan yang kita kumpul, sebagaimana disebut dalam perenggan ini, tafsiran ini, tidak akan memberi pertolongan kepada kita daripada azab Allah sekiranya Allah kendaki. Kadang-kadang seseorang tu sakit, jatuh sakit, membelanjakan harta benda begitu banyak, ke hulu ke hilir, hospital pakar semua, tapi masih juga tidak sembuh. Ini cerita dia. Jadi kita nak kaitkan Abu Lahab, Allah kata tidak berguna harta-hartanya dan apa-apa juga yang telah dikumpulnya. Sekali-kali tidak dapat menolong dia, menolak azab siksa api neraka itu. Baik, kita ambil kisah di dunia dulu. Neraka masih jauh, yang kita yakini ianya benar. Di dunia, tuan-tuan dan perempuan, di dunia ada masa dan ketika harta yang kita miliki tidak memberi manfaat kepada kita. Kita mampu, seseorang tu mampu
Siti Aisyah sudah masuk. Waalaikumsalam Siti Aisyah. Long time no see. Alamak. Mus senyum, mus. Ada masa dan ketika harta, wang ringgit tidak memberi manfaat. Tuan-tuan menerojuk ayat yang Mus masukkan tadi, Asy-Syu'ara surah ke-26 bermula ayat 205 hingga 207. Afara'aita immatta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Betul lah. Dengar elok. Tak salah jadi orang kaya. Tak salah jadi jutawan. Itu rezeki habuan masing-masing. Siti Aisyah dia dah bagi tahu dah, dia orang miskin. Kesian tak kat dia. Kan? Tapi dia kaya jiwa. Itu yang kita nak. Kalau kaya harta benda tetapi jiwa miskin tak jadi. Masih mencari sebagaimana yang Nabi sebut, umatku ni kalau diberi satu lembah emas, nescaya dia kendaki yang kedua. Dapat yang kedua, dia nak yang ketiga. Inilah tamaknya manusia, cerai punya manusia. Awal dolar kata jangan lupa sebut cerai. Kan? Ayat tadi saya terjemah. Oh, tadi bonda on tak ada pun. Baik. Apakah kamu tidak melihat, yakni kehidupan orang-orang yang Allah anugerahkan kesenangan yang begitu lama? Makna apanya? Kesenangannya bertahun-tahun. Lahir ke alam dunia ni tak pernah merasakan kepayahan, kesusahan hidup. Wang ringgit tak ada masalah, no problem, mau mantai. Cakap Cantonese, musuh datang Cantonese. Mau loi mau taking kok. Alamak. Mu senyum apa? Tak faham pun ketawa kak. Ni pun cerai juga. No money no talk. Mau loi mau taking. No money no talk. Mereka tak pernah. Apa dia Ustaz? Mereka tak pernah merasa kesusahan. Mereka tak pernah menghadapi masalah kewangan. Ini Allah sebut. Kamu tak lihat nak? Orang-orang yang Allah takdirkan hidup bersenang-senang, bersenang lenang, bertahun-tahun lamanya. Tu Tuhan sebut. Kemudian kata Allah, ini yang kita nak kaitkan dengan ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian kata Allah, apabila datang apabila datang, apa yang datang? Ujian yang telah dijanjikan kepada mereka. Allah janji setiap manusia pasti akan melalui ujian dan cobaan dalam kehidupan, takkan terlepas. Kemudian si fulan yang hidup bersenang lenang bertahun-tahun lamanya, apabila datang saja ujian pada Allah, Allah sebut ketika itu segala kesenangan yang dikecapi dan dinikmati selama ini tidak memberi manfaat kepadanya. Ini yang kita takut. Kita tengok contoh lah. Selalu saya buat contoh mudah. Si fulan ni orang kaya raya, Masya Allah, milioner, jutawan. Kemudian jatuh sakit, takdir Tuhan jatuh sakit. Ya, mereka mampu. Pantai Hospital, KPJ, Gleneagles dan sebagainya. Pergi duduk dekat KPJ ke, Pantai Hospital ke, hospital swasta yang mahal ni. Berbulan-bulan tinggal kat sana. Wang ratusan ribu dah dibelanjakan, penyakit tak sembuh juga. Nampak dah tu. Yang ni kita takut ni. Tapi jangan bimbang lah. Allah tak uji kita macam tu sebab kita miskin. Dia nak uji orang yang duit banyak, yang wang ringgit melimpah ruah. Ketika itu ayat ini menjadi kenyataan. Apa yang kamu miliki selama ini, kekayaan wang ringgit yang melimpah ruah, tidak memberi manfaat pada kamu.
terlantar di hospital, ICU, intensive care unit. Tak boleh makan, tak boleh minum, hanya air sejuk yang masuk. Sedangkan dia seorang jutawan, Masya Allah. Sepatutnya tak ada masalah, doktor. Pastikan setiap pagi teh tarik, doktor. Kamu cucuklah aku kat mana pun, janji boleh makan minum teh tarik. Tengah hari nak tom yam, tak boleh. Walaupun wang kamu melimpah ruah. Tu yang Allah sebut kepada Abu Lahab, dan ia juga adalah pengajaran kepada kita semua. Nah, jadi patutlah tak nampak, tak pakai cermin mata. Tidak berguna harta-hartanya dan apa-apa juga yang telah dikumpulnya, sekali-kali tidak dapat menolong dia menolak azab seksa api neraka itu. Apatah lagi kita tidak ada kemampuan untuk menolak azab seksaan api neraka Allah. Di dunia kita terlantar di hospital berbulan-bulan pun kita tak sembuh-sembuh. Cuba sama-sama fikir. Boleh? Okey, cukuplah sikit. Ingat Asy-Syu'ara ayat 205 207. Saya bukan bermaksud tak boleh jadi kaya, boleh. Oi, teh tarik my favorite, ustaz. Alamak. Saya minuman ni minta maaf lah, TO je. Kopi tak minum, Milo pun tak minum. Kan? Tapi saya banyak minum susu kambing. Susu kambing ni kita share sikit. Susu kambing ni tuan-tuan dan puan-puan, baik bagi orang-orang yang ada masalah sembelit, constipation. Sembelit tu constipation dalam bahasa Inggeris. Tetapi semua dia tahu. Banyak minum susu kambing, walaupun sehari sekali cukup. Tak ada, InsyaAllah aman berterusan. Cari mana-mana susu kambing, kalau boleh produk orang Islam di Malaysia ni banyak. Highgood, keluaran itulah Highgood dengan company, kemudian ada Al-Hadad, dan kami sendiri pun ada produk kami, tapi kami tak jual online, tak ada orang nak urus. Baik. Saya selana ronda talahab. Terjemahan dulu. Terjemahan di sini bermaksud akan merasa masuk dia api yang marak menyala. Dia tetap bakal merasa kepanasan api yang marak menyala. Saya dah sebut, api di dunia kalau dibandingkan dengan api neraka, tuan-tuan dan puan-puan, 70 kali ganda lebih panas. Dia tetap bakal merasa kepanasan api yang marak menyala, iaitu tidak syak lagi dia akan masuk dijilat di baham api neraka. Sekejap saya nak cari. Hari itu ada orang tanya tentang nama, harap-harap Mus boleh masuk lah Mus. Nanti Mustad Ustaz sekejap. Hari itu dia ada tanya. Apa makna Allah Ta'ala. Tak ada. Tak, WhatsApp. Tapi kalau sekejap tuan-tuan, sekejap saya teringat nanti sahabat tu tertanya-tanya pula makna nama. Maksud nama anak yang dia nak letak tu. Saya tak pastilah. Okey. Okey. Sahabat yang bertanya dia nak letakkan nama anak Nur Afiah Ariana. Sahabat yang bertanya, saya tak pasti nama apa. Ada hari tu minggu lepas. Tolong bubuh sana. Nur Afiah
Ariana. Afiah. Afiah ni sihat. Bubuhlah. Nur Afiah Ariana bermaksud cahaya dan kesembuhan yang menjelma. Tu makna dia. Ada sahabat Facebook kita, Waalaikumsalam Ustaz, tak ada. Dia bertanya kalau saya nak letakkan nama Nur Afiah Ariana, apa maknanya? Maknanya ialah cahaya dan kesembuhan yang menjelma. Itu jawapan dia. Nak letak nama pun berhati-hati, nanti tak ada makna pula. Kadang-kadang manusia ni dia cantum nama suami dengan nama suami dengan nama isteri. Suami nama Zul, isteri nama Rokiah, dia cantum dia bagi jadi Zoro. Zoro. Anak lelaki dia letak nama Zoro. Zul. Rokiah. Jam. Itu makna belum masuk tak Jadi dia tak mampu untuk melarikan diri pada azab Allah. Dia tetap bakal merasa kepanasan api yang marak menyala, iaitu tidak syak lagi dia akan masuk dijilat di baham api neraka. Na'udzubillah. 70 kali lebih panas daripada api dunia. Wa amra'atuhu hammalatal hatab. Ni kisah bini dia pula. Dan isterinya pengangkut kayu api. Siapa dia? Isteri Abu Lahab. Adakah dia seorang saja yang akan masuk neraka itu? Bahkan isterinya pun sama, yang bernama Ummu Jamil, binti Harb itu. Dia adalah pengacum yang menjadi batu api menyalakan fitnah. Inilah, jangan buat kerja ni. Fitnah orang tu, fitnah orang ni, jangan. Mana ayat-ayat fitnah banyak, hadis pada. Apa? Tak ingat Hari ni jam sikit, bukan letih, jam. Sebab tadi saya buat akaun, jadi saya punya mind masih dekat akaun, tak complete lagi. Jadi tak boleh nak concentrate. Ummu Jamil ini, isteri Abu Lahab ni, dia yang menyalakan api fitnah. Pergi kulu, pergi kilang mengadu domba. La yadkhul jannah namamun, tak akan masuk syurga orang-orang yang mengadu domba. Mana? Fitnah. Tapi yang tu fitnah tu dia tak berapa nak tepat dengan hadis. Ada ayat, memang ada. Al-fitnah tu akbaru minal qasli pada kan 217. Mu jangan nak ajak aku, mu tak kenal ni. Ini buat kemas lah. Jadi dia ni pengacum yang menjadi batu api menyalakan fitnah isteri Abu Lahab. Cuba dengar tuan-tuan, perangai isteri Abu Lahab ni punya teruk, dan berusaha seberapa boleh menggagalkan perutusan yang dibawa oleh Rasul ke alam dunia ini. Umpama adalah seperti seorang perempuan yang membawa kayu api untuk menyalakan api. Cuba dengar. Ini kita nak cakap ni. Standby. Al-Anfal surah 8 ayat 36. Isteri Abu Lahab itu sangat jahat. Kadang-kadang Tuhan takdir, tuan-tuan dan perempuan. Suami malaun, isteri baik. Isteri solehah, suami jebon. Ada suami isteri mangkuk. Abu Lahab dengan isterinya Ummu Jamil. Suami malaun Firaun, isteri baik Asia. Asia kita lah. Suami ulul azmi Nabi Nuh, isteri dengan anak-anak tidak beriman. Ini semua Allah Ta'ala nak mengajar serta mendidik manusia. Iman tak dapat diwarisi, kita perlu berusaha mendapatkannya. Tengok apa dia kata.
Isteri Abu Lahab itu sangat jahat. Dia terlampau benci serta geram melihat kejayaan Rasulullah hingga kan pernah dia berkata, akan kujual kalungku ini untuk memusuhi Muhammad. Berarti dia sedia berkorban diri serta harta buat menentang kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah masuk dah Al-Anfal ayat 36. 36. Tuan-tuan dengar ayat ni. Ayat ni saya dah tak hafal dah, tak ingat dah pun. Lama tak baca. Mus buka-buka ayat ni, Mus. Buka-buka surah dia. Tangan pegang Quran mu, jangan main-main. Saya nak baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi saya akan relatekan mana-mana perenggan yang relevan dengan ayat Quran. Ni kisah yang Allah sebut, kisah Ummu Jamil, isteri Abu Lahab, yang sedia berkorban dengan harta dia demi untuk memastikan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu gagal. Cuba dengar ayat ni. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dengar, sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak beriman, yang selalu membelanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, maka mereka tetap membelanjakannya. Kemudian harta yang dibelanjakan itu menyebabkan penyesalan kepada mereka. Tambahan pula, mereka dikalahkan. Dan ingatlah, orang-orang kafir itu akhirnya dihimpun dalam neraka jahanam. Di antara yang membelanjakan sebilangan besar harta benda untuk memastikan Islam itu ditenggelamkan dalam bumi ialah Abu Lahab. Dia tak pergi ke medan perang Badar, tetapi dia yang merupakan sponsor besar. Dia sponsor tentera musyrikin dengan kelengkapan yang canggih. Macam itulah lebih kurang. Akhirnya 17 Ramadan, perang besar yang pertama yang melibatkan umat Islam, Allah mengizinkan umat Islam, pimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk retaliate. Mana mu tahu? Retaliate ni makna untuk bertindak balas. Setelah sekian lama di bumi Mekah, mereka dizalimi, mereka dihina, tapi ketika di Mekah, Nabi hanya aja sabar. Bila dah datang ke Madinah, mereka masih nak mengganggu umat Islam. Ketika itu Allah izinkan umat Islam berperang. Nanti saya baca ayat dah, depan ni. Allah izinkan. Cukuplah. Lama mana kita nak bersabar? Lama mana kita nak bersabar? Sabar pun dia ada tahap-tahap dia. Jadi dengar ni. Dia kata kemudian mereka tetap membelanjakannya. Kemudian harta yang belanjakan itu menyebabkan penyesalan kepada mereka. Kenapa? Tambahan pula mereka dikalahkan. Perang Badar, tentera musyrikin 70 orang terkorban. Harta benda banyak dibelanjakan untuk memastikan Islam tidak berkembang. Tetapi akhirnya mereka menemui kegagalan, kekecewaan bila berita tersebar luas. Musyrikin yang begitu hebat dengan kelengkapan perang telah kalah di dalam perang Badar seminggu, makna 24 hari bulan Ramadan. Abu Lahab meninggal dunia. Kata Dr. Hamkah rahimahullah ta'ala, kemungkinan beliau ini diserang sakit jantung. Sebab apa? Duit dah habis membelanjakan untuk memastikan Islam itu tewas. Tiba-tiba mereka yang kalah, harta sudah habis, kalah pula. Bila kecewa, akhirnya begitulah keadaan. Jangan kita membelanjakan harta benda kita untuk menentang agama Allah. Jangan, tuan-tuan dan puan-puan, rugi. Tapi kalau kita belanja untuk kebaikan Islam dan umat Islam, untuk memperjuangkan agama Allah, itu yang the best, the very best. Baik. Tu ayat suratul Anfal. Mana ayat tadi yang kata Allah izinkan berperang? Allah izinkan berperang. Musuh tak ada pula, pergi mana? Ayat 39 suratul Hajj, yang Allah mengizinkan. Betul.
39 Al-Hajj masuk Ustaz. Surah ke-22 ayat 39. Nanti kalau ada orang tanya, kalau di Mekah umat Islam hanya diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar, jangan bertindak balas. Tetapi setelah berhijrah, umat Islam masih diganggu, diceroboh oleh musyrikin. Ketika itu baru Allah membenarkan umat Islam untuk bertindak. Ini ayat dia, udzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh. Musyrikin menceroboh kerana sesungguhnya mereka telah diinayah. Cukuplah sekian lama dizalimi di bumi Mekah, dia punya kesabaran pun ada tahap-tahap kesabaran. Apabila berada di Madinah, inilah ayatnya, Allah membenarkan umat Islam supaya bertindak balas dan tercetuslah perang yang besar yang pertama, yakni perang Badar. 70 orang musyrikin Mekah gugur mati. Dan Allah sebut tentera Islam menang. Ali Imran surah ketiga ayat 123. Esok kalau nak tahu ayat perang Badar ni dia 123 Ali Imran. Walaqad nasarakumullahu bi badrin walaqad nasarahullahu bi badrin wa antum adzillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ada mu? Tak jumpa betul tak ayat mu? Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu di dalam perang Badar. Macam mana Allah tolong tentera Islam? Dengan menurunkan 5,000 para malaikat. Malaikat boleh menyerupai manusia, tapi tak boleh menyerupai haiwan. Ketika itu kamu lemah, kerana tentera Islam hanya sekitar 313 orang berbanding dengan musyrikin 1,000 orang. Tetapi dengan pertolongan aku, kata Allah, kamu mencapai kemenangan yang gilang gemilang. Abu Jahal pun mampus, Abu Lahab seminggu lepas tu dia pun balik awal. Maka bersyukurlah kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya, kita berperang memang kita perlu atur strategi. Strategi perlu diatur. Tetapi apabila kita mendapat kemenangan, jangan lupa kemenangan itu adalah kurniaan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Strategi penting. Itu saya tak nafi. Tetapi bila kita mencapai kemenangan, insya-Allah lagi akan datang kita akan bertemu dengan suratul Nasri. Allah ajar kita, jangan lupa bersyukur kepadanya. Macam ayat Ali Imran 123. Inilah kesudahan. Ummu Jamil, Abu Lahab yang sedia berkorban diri serta harta buat menentang kejayaan Nabi. Tetapi kehendak Tuhan mengatasi segala-galanya. Kekuasaannya mesti lulus. Nabi berjaya serta agama Islam tersiar di serata-rata tanah Arab. Kalau Tuhan kendaki, tuan-tuan dan perempuan, tak ada makhluk di dunia ni, walaupun dia sebuah kerajaan yang hebat, USA, United States of America, so the most powerful, kuasa besar, Mus senyum dengar cakap putih. Hari ni banyak perkataan bagus retaliate, incessant. Alamak Mus. Walaupun mereka kuasa besar, tapi kita tengok akhirnya apa yang berlaku. Dengan pertolongan Allah, kuasa besar pun menjadi kerdil, tuan-tuan dan perempuan. Tengok di sini, Nabi berjaya serta agama Islam tersiar di serata-rata tanah Arab. Baik, Mus, surah At-Taubah 32-33. Surah At-Taubah, tuan-tuan yang pegang Quran tolong tengok ayat 32-33. Ini satu jaminan Allah, janji pada Allah
kamu buat macam mana pun wahai musuh-musuh Islam, pasti kamu akan gagal. Islam tetap juga menyerlah. Islam tetap juga akan naik. Islam tak akan terhumban ke dalam perut bumi, insya-Allah. Yuriduna ayyutfi'u nurullahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Betul? Okey ya. Kemat. Surah apa? At-Taubah surah ke-9 32-33. Cuba dengar. Kita ni wajib kena yakin dengan janji Allah. Allah sebut yang bermaksud orang-orang kafir, musuh-musuh Islam ni cuba memadamkan cahaya Islam sebagaimana Abu Lahab dan isterinya. Mereka yang menjadi penaja, sponsor, mereka cuba memadamkan cahaya Islam dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mulut-mulut mereka, memperkecil-kecilkan agama Islam. Mereka memfitnah umat Islam, pejuang-pejuang Islam, teroris dan sebagainya. Ni ayat dia. Ia akan terus berlaku sampai ke hari kiamat. Kita perlu yakin, insya-Allah. Wa ya'ballah, kamu berucaplah, kamu buatlah fitnah propaganda kamu. Wa ya'ballah, Allah tak akan izinkan kamu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafir. Sehingga Allah tetap juga menaikkan Islam, menyerlahkan Islam walaupun golongan kafir tidak menyukainya. Islam naik juga, masya-Allah. Dan pertusan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang insan pilihan ini untuk membawa dua perkara, yakni petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Kan Allah janji kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyuzhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkan ke atas segala agama. Walau karihal musyrikun, walaupun golongan musyrik tidak menyukainya. Inilah kesudahan Islam mendapat kemenangan bermula dengan perang Badar. Dan selepas itu dalam hadis Bukhari menyebut Nabi terlibat dengan 19 kali peperangan. Yang besar itulah di antara Badar, Uhud dan ada 2-3 lagi. Jadi baik. Jadi akhirnya Nabi berjaya serta agama Islam tersiar di serata-rata tanah Arab. Hari ini penduduk bumi 7 bilion, umat Islam hampir 1.8 bilion. Inilah kebenaran Al-Quran. Islam akan terus bercahaya, akan terus berkembang di seluruh pelosok bumi milik Allah Subhanahu wa taala, walaupun golongan kafir, golongan musyrik tidak menyukainya. Kata setengah ahli tafsir pula, dimaksudkan dengan hammalatul hatab itu dia menjadi pengangkut kayu dalam neraka. Siapa dia? Isteri Abu Lahab. Supaya lebih hina dan rendah perempuan bangsawan ini pada pemandangan orang, Tuhan telah merupakan fi jidiha hablum mim masad, seorang perempuan pengangkut kayu tergantung serta terlilit pada lehernya seutas tali yang kukuh dipintal untuk mengikat berkas kayu itu hingga hampir-hampir terjerat, bahkan tercekik. Tu tunggulah esok. Mungkin kita akan bertemu dengan puak-puak haprak ni esok di akhirat kelak. Sesungguhnya ayuhai saudara, buruk dan jelek, hina dan rendah sekali rupa seorang perempuan yang seumpama ini. Perempuan jenis ni je Aisyah. Bukan macam Siti Aisyah. Siti Aisyah okey, seorang isteri yang solehah, yang taat pada Allah, Rasul dan suami. Ni haprak ni, Ummu Jamil ni. Kemudian Allah kata perhiasan lehernya bukan kalung mutiara atau berlian, hanya seutas tali sabut yang berpintal-pintal untuk mengikat kayu dan menjunjungnya di atas kepala atau belakangnya. Hinanya satu perumpamaan yang bakal ditempuhi, akan dilalui, akan dirasakan kepada isteri Abu Lahab. Ayat-ayat ini sungguh pun disebutkan nama Abu Lahab dan isterinya, tetapi
dimaksudkan umum. Ingat, pasangan suami isteri, jangan kamu mencontohi kedua-dua insan yang hina ini. Siapa juga seumpama Abu Lahab yang suka menghalang, tak nak bagi orang ceramah, tak nak bagi orang buat forum perdana, tak nak bagi orang baca khutbah, tu Abu Lahab yang kerja tu. Keturunan Abu Lahab lah tu. Zaman sekarang jangan ganggulah, buat sudahlah. Kan? Asalkan si fulan itu, ustaz tu tak bawa ajaran sesat, on saja. Ni baru-baru ni berlaku ni, tuan dan perempuan. Saya tak nak cerita lah. Tunggulah, insya-Allah. Baik. Dia kata lagi di sini, siapa juga seumpama Abu Lahab atau isterinya yang berusaha menentang, menghalangi kemajuan agama Islam adalah bakal masuk neraka. Jangan menentang agama Allah. Jangan menolak risalah Muhammad. Buruk padanya. Ayat At-Taubah ayat 61 surah ke-9. Inilah balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka-mereka yang menentang Islam, menentang ajaran yang mulia ini, tuan-tuan dan puan-puan. At-Taubah ayat 61. Ya, apa punya pensel lah. Ada alam ya'lamu, betul lah. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Inilah balasan. Tengok ni, saya sesuaikan dengan perenggan ni. Saya ulang semula. Ayat-ayat ini sungguh pun disebutkan nama Abu Lahab dan isterinya, tetapi dimaksudkan umum. Sesiapa ataupun siapa juga seumpama mereka yang berusaha menentang, menghalangi kemajuan agama Islam adalah bakal masuk neraka dan kena azab sengsara di hari kemudian. Ayat yang saya kemukakan At-Taubah ayat 61. Apakah kamu tidak mengetahui? Sesungguhnya, sehingga Allah sebut dua kali sesungguhnya. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulahu. Apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya sesiapa yang menentang Allah dan Rasul, menentang agama Islam, fa anna lahu, maka sesungguhnya, dua kali sesungguh nak bagi tahu ini betul-betul bukan cobaan. Ini betul-betul. Fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Mereka ini penghuni neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal khizyul azim, yang demikian itu adalah satu penghinaan yang amat besar. Baik. Jadi begitulah ringkasnya yang tersebut di dalam tafsir oleh Imam Abduh. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah. Hari ni ada banyak benda saya nak pergi ke town, nak kena pergi ke bank, nak kena pergi jumpa seorang sahabat, banyak kerja nak buat, nak tolong bayar bil. Mudah-mudahan esok insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam Suratul Nasri, surah Idza Ja. Ini yang nak ajar kita ni. Bila kita mencapai kemenangan, apa yang perlu kita lakukan? Adakah bila jadi kerajaan kita bahasa kita selesa, jadi menteri dan sebagainya, chauffeur driven, gaji lumayan, bergelar datuk dan sebagainya? Esok kita jawab. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa derma lah sikit. Saya masih lagi memerlukan dana yang agak banyak lagi untuk membina bumbung tadika Islam di Pantai Perai. Jadi kalau tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, sebaik-baiknya tolong masuk akaun Maybank 552059703378 dan mention sikit bila transfer ini untuk tadika Islam. Kami akan keluarkan semula wang atau sumbangan tersebut untuk membina bumbung. Kami memerlukan 40,000. Sekarang baru dapat 6,000. Projek belum mula lagi sebab saya dah tanya dah kontraktor, dia nak separuh dulu. Nak 20,000 baru nak buat, jam lah kita, baru dapat 6,000. Jadi kalau tuan-tuan, kalau nak sumbang pada tadika tersebut,
tolong quote sikit. Ini sumbangan untuk tadika Islam yang Ustaz Syarilung sebut. Kalau tak sebut, tu makna itu untuk sekolah. Kami pun memerlukan banyak lagi. Tapi kita jangan selfish, jangan penting diri. Kita ni kena jadi manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua memiliki sifat sedemikian, InsyaAllah kita bertemu lagi esok. Ribuan kemaafan, terkasar bahasan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alladhi mali wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Walillah.